لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang dihormati Tuan Imam dan para jemaah masjid, hari ini nampak lain macam sikit masjid. Comel ada masjid kapet baru kan. Hari ni makin sedap lah solat tu. Oh, ada lagi? Oh, sempat merasa kapet tadi. Ada melekat dia punya bunyi sikit. Minta maaf lah kerana lewat sikit hari ni. Start kerana hilang fadilah solat Jumaat tadi. Tapi boleh je kalau ajak jemaah untuk buat solat jemaah. Tapi tahu kan kalau ikut kali kedua dia sebagai sunnah lah untuk yang ikut tu, yang mampu wajib, sebab dia tak tunai solat lagi. Tapi walaupun nak tunaikan solat, tapi kalau buat sekali lagi dia kira sunnah dalam bab fiqh. InsyaAllah kita sambung pengajian sirah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hari ini. Sambungan kepada siri yang pertama pada minggu lepas. Dan sebutkan bahawa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah bapa manusia yang kedua selepas daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebabnya kita dah tahu kan minggu lepas. Dan yang kedua faktanya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Ini fakta yang penting untuk kita tahu. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Tahu tak apa beza di antara Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul ni mungkin kita belajar dulu pendidikan Islam, pendidikan Quran dan Sunnah, pendidikan apa lagi, biasa syariah Islamiah. Mungkin kita belajar tadi. Masuk yang kita belajar dulu mungkin lah yang kita belajar. Sebab yang ni yang nak belajar dulu. Nabi ni Nabi ni adalah diutuskan kepada tidak diutuskan kepada kaum. Dia diutuskan untuk dia saja. Dia sebagai orang yang soleh saja. Dia sebagai seorang Nabi saja, bukan kepada kaum. Rasul diutuskan kepada kaum. Itu mungkin yang kita belajar sebelum ni lah. Yang nak belajar sebelum ni sedemikian. Yang nak faham pun sedemikian. Masa belajar dulu, masa sekolah-sekolah muda dulu. Tapi kita belajar lagi detail. Sebenarnya takrifan ataupun definisi sedemikian ni tidak berapa tepat. Yang tepatnya, yang lebih tepatnya adalah Nabi diutuskan membawa syariat yang sama seperti sebelum dia. Anda tak kira sebelum ni dibawa oleh Rasul. Contohnya Nabi Musa dengan Isa. Musa dengan Isa diutuskan pada pada masa yang sama lah. Nabi Harun yang Nabi Harun yang sekali dengan Nabi Musa kan. Nabi Harun dengan Nabi Musa yang diutuskan bersama. Nabi Musa dia tidak pentah berbicara, tapi Nabi Harun dia pentah berbicara. Tapi Nabi Harun ni bawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa bawa kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Injil Nabi Isa. Jadi Nabi Harun ni bawa syariat yang ada pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni adalah Rasul dan juga Nabi. Biasanya Rasul ni dia tidak lain dan tidak bukan, dia juga adalah Nabi pada masa yang sama. Dan Rasul ini definisi yang lebih tepatnya adalah Rasul diutuskan dengan syariat yang baru. Sebagaimana kalau kita tengok pada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim syariat dia adalah solat pagi dan petang. Puasa pula 3 kali sebulan. Datangnya syariat yang baru pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul yang baru, Rasul dan Nabi yang baru
Nabi Muhammad bawa solat 5 waktu, puasa pula selama sebulan, dan juga haji dan zakat lah, kena tawaf apa semua sedemikian. Syariat yang berbeza. Kalau ingat juga yang beberapa hari yang lalu ada sebut satu prinsip, dalam memahami konsep Rasul dan juga dalam memahami konsep Rasul ni, Rasul yang membawa syariat yang berbeza. Prinsip ataupun dipanggil kaedahnya adalah al-anbiya ikhwatun la'allat. Para nabi ini adalah bersaudara kerana bersaudara macam bapa, bagi bapa dia macam bersaudara kerana ada ikatan bapa, kerana ada ikatan bapa lah, kerana ada ikatan bapa. Sebagai contoh, la'adat ini dipanggil macam ayah yang ada isteri yang banyak, kemudian daripada isteri tu ada anak. Mana dia kira ni adik-adik, dia kira satu keluarga yang sama, tapi mak yang berbeza, ayah yang sama. Ayah tu adalah tauhid, akidah, ketuhanan, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi mak yang berbeza maksudnya adalah syariat yang berbeza. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Rasul yang dibawa Ibrahim AS lain, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lain, yang dibawa oleh Musa lain, dibawa oleh Isa lain. Tapi prinsip tauhid, akidahnya sama. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Satu. Allah Subhanahu wa taala hanya saja yang layak di semua. Itu untuk memahami secara lagi tepat maksud Rasul dan juga Nabi. Kalau boleh ingatlah, dan jangan tersilap ataupun tertukar lagi sebab kita dah belajar kan. Kita masuk kepada surah yang pertama yang ada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Kalau nak buka dalam surah Al-Qamar, ayat yang ke-9 hingga ke-17 dia cerita. Dalam surah Al-Qamar ini Ana sebutkan juga lah pada minggu yang sebelum ni, beberapa hari yang lalu, bahawa kisah Nabi Nuh ada dalam beberapa surah, dan dia punya konteks penceritaan, konteks penceritaan ataupun dipanggil naratif penceritaan itu dia berbeza di antara satu surah dengan surah yang lain. Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Nuh ini adalah suatu kaum yang mendustai nabinya. Sebab ayat yang bermula cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazduj. Kisahnya sebelum daripada surah Al-Qamar, sebelum daripada ayat ini menceritakan bahawa sifat orang musyrikin yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala antara tujuan diturunkan kisah-kisah yang banyak dalam Al-Quran adalah untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kerana laluan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW ini telah pun dilalui oleh para nabi yang sebelumnya. Dan sebelum daripada cerita Nabi Nuh ni, Allah bagi tahu bahawa cerita bagaimana orang musyrik ni mendustai ajaran Nabi SAW dan mengatakan bahawa Nabi bawa sihir. Lalu wahai Muhammad, ketahuilah bahawa sebelum daripada engkau ajaran Nabi Nuh sendiri telah pun didustakan dia punya ajarannya. Bahkan kaum Nabi Nuh memanggil dia sebagai gila dan juga mereka majnun wazduj. Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazduj. Sebelum daripada kamu wahai Muhammad telah pun didustakan ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka yakni kaum Nuh ni mendustakan ajaran, mendustakan hamba kami yang soleh, abdana, dan mereka mengatakan bahawa Nuh ni gila dan mereka fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
Maka oleh kerana ajaran Nabi Nuh ini didustakan, maka Nuh ini setelah bertahun-tahun lamanya berdakwah, maka dia meminta tolong kepada kami, dan mengadu kepada kami, anni maghlubun, aku dah hilang daya, aku ni dah kalah dengan kaum aku. Fantasir, maka wahai Allah, tolonglah aku. Turunkanlah bantuanmu turunkanlah pertolonganmu ke atas aku. Fafatahna abwab as-samai bima'in munhamid, maka kami buka pintu-pintu langit dengan air yang turun mencurah-curah. Dalam penceritaan dalam surah Al-Qamar, wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan bukan sahaja air daripada langit yang mencurah-curah yang kami turunkan, bahkan kami juga keluarkan air yang ada di dalam bumi keluar, dan kedua-dua air daripada bumi dan langit ini bertembung di atas arahan dan juga perintah yang telah diperintahkan. Wa amallahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami membawa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dan juga kaumnya di atas kepingan-kepingan papan dan juga kayu, kepingan papan dan juga kayu. Tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir, yang mana papan ini maknanya kapal lah, maknanya kapal bahtera yang dibawa oleh Nabi Nuh berjalan dan juga di bawah jagaan kami sebagai balasan kepada orang yang kufur ke atas ajaran aku lah. Nah, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mukmin dan juga orang-orang yang kafir ini semua tenggelam. Wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir, dan kami tinggalkan ia sebagai bukti. Mana kesan daripada azab Allah Subhanahu wa taala itu masih hanya ada pada hari ini, di mana kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh berlabuh itu ada. Mana ada? Di atas muka bumi ada, sebagai peringatan kepada orang-orang yang nak mengambil peringatan. Maka adakah orang yang nak ambil peringatan? Fahal min muddakir, fakaifa kana azabi wa nuzur. Adakah orang yang nak mengambil peringatan akan bagaimana dahsyatnya azab aku dan juga peringatan aku? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan kami telah mudahkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Quran. Adakah daripada kalangan kamu yang nak mengambil peringatan, yang nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran? Itu ayat daripada surah Al-Qamar, ayat yang ke-9 hingga ke-7. Pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pendakwah dan juga para muslim yang menyebarkan agama Islam, yang berpegang kepada agama Islam, yang dia berpegang teguh dengan panci Islam sehingga pada hari ini. Orang yang datang solat dekat masjid ni bukan ramai, sikit je. Orang yang betul-betul jaga orang ni tak ramai, sikit je. Orang yang sanggup menyampaikan dakwah ni tak ramai, sikit je. Maka Allah berpesan juga kepada orang-orang ni, bukan sahaja kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa yang pertama, dalam urusan dakwah ini bukan jalan yang senang, bukan jalan yang dihamparkan kapet merah tu, dihamparkan kapet kuning tu, tapi jalan yang penuh dengan kesusahan. Jalan inilah jalan yang telah dilalui oleh Nabi Nuh dan juga Nabi-Nabi yang lain. Bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi yang lain kena macam mana. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita yang baca Al-Quran, kepada orang yang nak mengambil pelajaran daripada Al-Quran, bahawa Nabi yang sebelum ini sehingga digelar sebagai orang gila, Nabi yang sebelum ini digelarkan sebagai penyihir, digelar sebagai korek-korek, digelarkan sebagai penipu. Sebagaimana hari ini kalau kita nak bawa agama Islam, mesti orang kata kolot, pakai jubah ni kolot, pakai kopiah ni kolot, tak ikut fashion, tak berdakwah ustaz-ustaz sangatlah. Ini benda yang sama yang telah dilalui oleh para Nabi, bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, maka
kena benda yang sama, yang lempahkan lagi teruk daripada benda tersebut. Maka yakinlah sebagaimana di dalam kisah Nabi Nuh, aku, ini Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dan menunaikan janji aku kepada orang-orang yang beriman. Yakni dalam kisah Nabi Nuh, orang yang beriman selamat dalam bahtera. Sebagaimana kita pada hari ini dan juga umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita yakin dengan perintah Allah, yakin dengan ajaran Islam, yakin dengan Al-Quran, sebagaimana aku tunaikan janji aku kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum yang beriman kepada Nabi Nuh, maka seperti itu juga aku akan tunaikan janji aku kepada kalian. Itu dia punya pengajaran dia. Itu dia punya pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah nak tunjuk, Allah nak tiupkan semangat dakwah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada umat Islam. Kalau semua umat Islam ni pendakwah. Semua umat Islam ni adalah ketua. Paling tidak pun ketua keluarga, paling tidak pun ketua kepada diri sendiri. Dan ada rakyat ni, ada rakyat paling kecilnya anak-anak. Kalau tidak anak-anak, ada anak murid di sekolah, mungkin ada kawan-kawan AJK masjid, ada ahli qaryah. Tak, semua pendakwah. Tak, pengajarannya daripada Al-Quran. Islam itu dalam surah Al-Quran. Kita pergi kepada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf dia punya naratif penceritaan kisah Nabi Nuh lain pula. Tadi cerita bahawa nak beri semangat kepada Nabi Muhammad bahawa bukan kamu sahaja yang kena dipanggil sebagai gila. Sebelum ini Nabi Nuh dah kena. Dalam surah Al-A'raf, cara penceritaan dia adalah perbualan di antara Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan pembesar-pembesar daripada kaum dia yang menentang. Daripada kaum dia yang menentang. Di sini ada pengajaran yang lain pula yang kita boleh dapat sebagai seorang pendakwah. Sebab itulah kisah Nabi Nuh ni, sebab dia adalah Rasul yang pertama yang diutuskan kepada manusia. Dia juga adalah Rasul yang pertama yang ditentang oleh manusia. Yang pertama ditentang. Lagi dahsyat, kita ni dah ada generasi dah, dan akhir zaman dah. Sebelum daripada kita ni, ramai lagi dah pendakwah dah, ulama yang ditentang. Sebelum daripada tu Nabi dah, sebelum daripada tu Rasul, sebelum daripada tu Nuh. Nabi Nuh lagi tu berdakwah selama 950 tahun, ditentang. Pengikutnya sedikit, bahkan dia pula adalah yang pertama yang ditentang. Bayangkan kita kalau nak beracu lah, yang pertama selalu paling susah lah. Pergi ambil makanan tu, yang pertama susah. Yang pertama nak bertanya soalan, contoh nak tanya soalan dalam majlis kita, orang yang pertama tu kira hero lah. Sebab dia sanggup jadi apa, leader. Sama dalam kita punya market hari ni, orang yang pertama yang nak buat cipta idea, bukan senang, susah. Sama juga dalam kisah Nabi Nuh. Allah bawa mari kisah Nabi Nuh, nak orang tahu bahawa yang pertama yang kena ujian adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berat ujiannya. Kita masuk kepada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf di dalam ayat yang ke-59 hingga 64. Allah Subhanahu wa taala beritahu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Telah kami utuskan Nuh kepada kaum dia. Lalu Nuh berkata kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripadanya. Kalian ingat beberapa hari yang lalu ada tahu, di antara Nabi Adam hingga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam semua berada di atas hak. Sehingga akhir-akhir sekali itu dia sembah 5 Tuhan, itulah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dengan Nasrah. 5 Tuhan, dan jangan saja orang yang soleh. Lalu dia sembah 5 Tuhan ini. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengajak mereka kembali semula kepada tauhid yang asal, kembali semula kepada fitrah yang asal. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan pesanan tauhid ini kadang-kadang dipandang remeh oleh sesetengah manusia. Mungkin anda pun kadang-kadang terlupa. Sebab panggilan tauhid ini kadang yang kita nampak ni adalah akidah. Sekadar mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, sekadar Allah
sebenarnya, bila kita memahami maksud tauhid yang sebenar, bila seseorang itu dia beriman kepada Allah, maksud iman itu kalau kita belajar, walaupun ada khilaf dari segi Asy'ariyah, Maturidiyah, selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah apa semua, dia ada dia punya khilaf dari segi masuk keimanan tu. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita agree bahawa iman ini yang pertama kita tingkatkan, yakin di dalam hati. Pada dalam hati kita yakin Allah itu Maha Satu dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan asma wa sifatnya. Semua kita yakin dalam hati kita. Rasulnya, malaikatnya, semua kitab-kitabnya, apa dia ahli akhiratnya, janji-janjinya, syurganya, nerakanya, semua kita beriman. Tapi bukan semata-mata keimanan. Dalam ta'rifan iman itu, dia juga kena ikrar dengan lisan. Maknanya amalan mulut kita juga kena beriman. Percakapan kita, adakah percakapan kita kena dengan iman dalam hati kita? Adakah percakapan kita tu buruk ataupun baik? Kira lah buruknya tu kita memarahi orang tidak menentu. Memarahi ada hak-hak untuk marah juga, tapi ada marah yang bukan pada tempatnya. Adakah kita memaki orang bukan pada tempatnya? Adakah kita mengunjuk orang bukan pada tempatnya? Adakah kita abuse kita punya isteri kita? Adakah kita abuse anak kita? Adakah kita abuse kepada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita? Tak. Iman pada mulut, bukan sekadar mulut, bahkan perbuatan. Yang ini lagi besar. Anggota badan termasuklah mata kita kena keiman dalam diri kita. Tangan kita kena ada, perbuatan tangan kita, amalan tangan kita kena ada dengan iman dalam hati kita. Amalan kaki kita kena ada dengan dengan iman dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menjamin kepada aku ma bainal lahyatain, apa yang berada di antara misai dan lahya, mana di antara dua janggut. Secara kita lebih di antara dua janggut, tapi dekat badan muka manusia di mana ada dua janggut? Janggut ada satu je, yang satu lagi misai. Maka siapa yang dapat menjamin apa yang ada di antara, yang pertama misai dan juga janggut, mana mulut, dan juga ma baina rijlain, dua kaki, ada sulit. Barang siapa yang dapat menjamin dua perkara itu, maka nescaya aku akan jamin syurga kepadanya. Ya, antara sabda Nabi SAW. Dan menunjukkan bahawa hakikat keimanan, bila kita mengakui di dalam hati, bila kita mengatakan tauhid kepada Allah, dia bukan semata-mata dalam hati sahaja, tapi dia berkait dengan amalan mulut, dia berkait dengan amalan mata, berkait dengan amalan telinga, amalan amalan tangan, amalan kaki kita, amalan semua anggota badan kita, termasuk keseluruhan kehidupan kita. Maknanya tauhid itu. Sebab itulah bila Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kaum dia kepada tauhid, orang Arab dia faham kan? Orang Arab dia faham kan? Kita kalau Melayu, sebab kita bukan orang Arab, jadi kalau bagi tahu Allah tu, kita nak kena bagi tahu detail lah, dan kena bagi tahu dia punya deskripsinya, dia punya explanation-nya, dia punya tafsiran dia bagaimana, baru kita faham. Sebab kita tak faham apa dia panggil seni bahasa, dia mantik, dia balaghah, dia apa semua kita faham. Orang bila kata Allah, dia bukan perkara yang besar, dia bukan perkara yang kecil, dia adalah perkara yang besar, kerana dia melibatkan semua perkara. Dia melibatkan kuasa aku sebagai pembesar, dia melibatkan kuasa aku sebagai lelaki, dia melibatkan kehidupan seharian aku, dia melibatkan cara aku cari rezeki. Sebelum ni kalau aku dah sebuah kepada dia ni, aku boleh berniaga. Cara nak berniaga, aku kata nak bagi dekat kuih, nak bagi dekat ni, kena bayar ni, aku dapat ni. Tapi bila nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, mana punca rezeki aku, mana kekuasaan aku, mana aku punya gangster aku, hilang semua. Jadi pembesar ni susah. Dia faham hakikat ibadah, hakikat tauhid yang sebenar, maka dia susah untuk dia terima. Ubudullah. Dan Nabi Muhammad SAW mengajak kepada tauhid, kepada ubudullah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut, pada aku takut, dan juga aku bagi tahu kepada kamu untuk takut akan azab yang besar. Bagi orang yang tidak beriman, azab pada hari kiamatnya bagaimana? Bagi orang yang tidak beriman hari ini, azabnya di dunia Allah dah turunkan. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW
umat Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menakutkan azab kepada umat ini. Sebab itulah kita tak buat maksiat banyak mana, banyak mana kemungkaran ada di Malaysia, banyak mana kemungkaran ada di atas muka bumi, Allah tak turun azab. Sebab doa Nabi Muhammad SAW. Umat yang sebelum ingkar Nabi Nuh SAW semua majlis bergerak. Umat siapa lagi? Ashabul apa dia panggil? Ashabul Sad yang ingkar semua buah jadi kera. Buah jadi kera. Jadi binatang tu tak azab bila ingkar, tak jawab panggilan Nabi dia. Siapa lagi? Umat apa dia? Yang terimpang tu, yang Syuaib, Nabi Syuaib. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Kaum Madyan. Tak, yang menipu dalam timbangan perniagaan, dalam ekonomi dah. Dia menipu dalam timbangan. Azab kena tu. Bila Nabi keluar daripada situ, semua kena teriakan yang pedih, semua berubah jadi batu. Umat yang sebelum ni semua kena azab secara direct. Kata umat Nabi Muhammad SAW ditangguhkan. Nabi Nuh pesan kepada kaum dia, aku takut bahawa kamu bila mana kalian tidak beriman, bahawa akan diturunkan azab, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum dia tak ada. Kaum dia kata apa? Lagi-lagi pembesar kaum Nabi Nuh SAW. Dia kata apa? Qala al-mala'u min qaumi. Berkata pembesar daripada kaum Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihat engkau berada di dalam kesesatan yang nyata. Aku apa dia? Kami rasa mumi sesak dah. Nuh. Oleh kerana mereka pembesar kaum Nabi Nuh ni, dia faham hakikat maksud ibadah, hakikat tauhid yang sebenar, maka dia tak mahu ikut. Bahkan bila dia tak mahu ikut, dia katakan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh ni adalah suatu benda yang sesat. Kerana dia tak mahu mengikut dan tidak mahu menerima kebenaran. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Wahai kaum, Nabi Nuh beritahu, yang ada pada aku, yang aku bawa ini bukan kesesatan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan daripada Tuhan sekalian alam menyampaikan kepada kamu. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu billahi ma la ta'lamun. Aku hanya menyampaikan risalah daripada Tuhan aku, pencipta aku, dan aku menasihati kalian, dan aku mengetahui daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni diberikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, benda yang kalian tak tahu. Ni Nabi Nuh tahu. Awa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Adakah engkau berasa takjub? Adakah kalian, wahai kaumku, merasa takjub bahawa diutuskan kepada kalian peringatan daripada Tuhan kalian dalam bentuk lelaki, dalam bentuk manusia seperti kalian, anak bulan. Allah bangun, adakah kamu berasa pelik bahawa Allah utuskan peringatan melalui geng-geng mum juga, ada daripada lelaki, daripada manusia, daripada makhluk juga, untuk memberi peringatan wanita taku, dan juga untuk mengajak kepada taqwa, wa la'allakum turhamun, dan juga mengajak kalian supaya dirahmati. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina. Akan tetapi kaum Nabi Nuh ini juga menolak dan mendustakan ajaran Nabi Nuh, ajakan Nabi Nuh, dan juga mereka-mereka yang bersama dengan Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapal, dan menenggelamkan semua yang ingkar akan peringatan. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka ini adalah suatu kaum yang amin, buta. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu buta? Kerana mereka ini bukan buta mata, akan tetapi buta hati. Matanya dapat melihat, bila mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bawa mukjizat.
Matanya dapat melihat bila Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bawa lagi tanda-tanda kenabian. Akan tetapi hatinya tidak dapat menerima. Sama juga seperti hari ini. Kita dapat kadang-kadang dapat melihat ataupun dapat tahu apa yang nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Kadang-kadang hati kita tahu, nampak bahawa benda itu benar, bahawa benda yang dicakap itu betul. Akan tetapi oleh kerana ego, akan tetapi oleh kerana kebesaran yang ada pada diri. Contoh dalam kisah Nabi Nuh tadi, yang menolak dan yang melawan Nabi Nuh adalah pembesar. Allah Subhanahu wa taala tidak highlightkan nama apa dia, budak ingusan, tidak. Sebab yang melawannya adalah pembesar. Pembesar ni membawa suatu apa dia, susuk yang mempunyai apa dia, mempunyai kuasa, yang mempunyai harta, yang mempunyai apa dia, mempunyai kuasa dan mempunyai harta, mempunyai pangkat, tiga benda. Nak menunjukkan bahawa penghalang ataupun benda-benda yang boleh menjadikan hati manusia gerah adalah yang pertama adalah bila diri mempunyai pangkat. Kira-kira dia pangkat sebagai manager ke, director ke, CEO ke, ataupun apa dia, eksekutif ke, ataupun ustaz ke. Kadang-kadang pangkat juga kan ustaz ni. So bila ustaz lain bagi nasihat, boleh dengar. Pangkat kadang-kadang boleh jadi mengeraskan hati. Sebab itulah para ulama dia suka kepada kemasyhuran. Kerana bila mana berada pada tempat yang masyhur, jadi semua kenal. Bila buat silap, orang lain semua tengok. Orang lain semua tengok, susah nak mengaku kesilapan. Pangkat. Kira lah ustaz selebriti ke, dia menteri ke, semua pangkat boleh menjadi suatu asbab kerana. Yang kedua adalah harta. Harta boleh jadi penyebab kehati itu. Kalau tidak kena cara, tidak semestinya orang Islam ini dia tak boleh kaya. Orang Islam ini mesti kena menguasai ekonomi. Para sahabat Nabi SAW ini semua bukan miskin, semua kaya-kaya. Semua bapa-bapa apa billionaire. Millionaire tu kira kita punya calculation sekarang. Tak ada billion, ada million kan. Dulu dia panggil orang kaya sebab dia menguasai apa dia, menguasai pasar pada zaman tu, menguasai perniagaan pada zaman tu. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Sayyidina Osman kaya, Ali kaya, mazhab Imam mazhab Hanafi kaya. Imam Hanafi dia kaya sendiri. Nabi Daud dia agak kursi. Para Nabi, para Anbiya, sahabat, tabi'in, Imam mazhab mesti adalah orang yang kaya. Akan tetapi kalau kena cara, tapi kalau tak kena cara, bila kekayaan itu masuk ke dalam hati, kadang-kadang boleh jadi susah untuk mendengar nasihat, susah untuk menerima kebenaran, bahkan susah untuk mengamalkan apa dia, ajaran Islam. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat ni dia pengembala kambing. Jadi apa yang dia nak adalah dia nak kaya zaman Nabi SAW ni. Tak sesuai dengan emas, tapi ada binatang kaya, ada unta seekor, unta yang pada zaman tu pun apa, unta emas, unta merah. Kalau ada dah macam Ferrari zaman sekarang ni, harga dia mahal. Harta pada zaman tu boleh jadi dalam bentuk binatang ternakan. Jadi dia ada pelihara kambing, dia pelihara kambing. Dia punya amalan setiap hari mesti dia akan mari ke masjid solat berjemaah tepat pada waktunya, sempat takbir yang pertama imam. Tapi dia nak kekayaan, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah, minta kepada Allah, kurniakan harta kepada Allah. Maka Nabi kata, balilah. Nabi tak ada doa, sebab Nabi tahu bahawa dia tidak mempunyai kekuatan bila mana ada kekayaan. Ini mari kali kedua, Nabi tahu. Mari kali ketiga, bila mana mari kali ketiga ni Nabi SAW kata, tak apalah, Nabi doakan. Bila Nabi doakan, makbul doa Nabi. Doa Nabi SAW makbul. Memang bila Nabi doa, tidak dicap. Semua Nabi memilih dalam doa dia. Nabi SAW memilih dalam doa dia. Bila Nabi doa, si sahabat tadi, daripada seekor kambing yang dia belum, tetap dia dua. Tidak sempat jadi orang mesti adalah yang betina
Jadi kaca keluar ada pula. Keluar tamunya di mana? Last sekali banyak makin banyak. Jadi bila semakin banyak harta ni, dia susah lah kan manage nak kira buat calculation berapa jual hari ni, berapa makanan kena bagi, nak ambil daripada mana supplier sampai lagi lah. Sibuk. Jadi bila sibuk nak balik ke masjid tu, mula-mula terlepas dengan takbir yang pertama. Makin banyak lagi terlepas rakaat yang pertama, makin banyak lagi terlepas rakaat yang kedua, last-last tak solat Jumaat. Jadi dia adalah antara suatu kisah yang menunjukkan bahawa kekayaan itu kadang kena pada setengah orang dia mampu menanggung, pada setengah tidak mampu. Dan juga mana mungkin ada hikmah, kenapa tidak semua kaya menanggung, ada juga yang susah. Juga boleh jadi juga suatu sebab bahawa Allah nak menyelamatkan umat dia, Allah nak menyelamatkan kita. Sebab lagi kurang harta, lagi senang nak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kalau nak audit kan, kalau makin banyak harta tu makin banyak nak kena audit daripada mana, dapat daripada mana, harga beli berapa, purchase berapa, apa dia punya dapat tu punca daripada mana, ada conflict of interest ke tak, nak audit, semua benda ada. Jadi itulah harta. Kemudian yang ketiga adalah pangkat kuasa. Sama seperti tadi, bila tak beriman kepada Allah, kaum dia ni pengikut dengar kata-kata. Jadi bila tak beriman kepada Allah, dia kena dengar kata-kata Nabi Nuh, hilang dia punya kuasa. Takkan dia nak let dia punya pengikut-pengikut dia pergi kepada Nabi Nuh? Of course lah dia takkan baca. Maka sebab itulah antara penghalang kepada hidayah itu adalah pangkat. Tiga benda. Saya rasa dah masuk insyaAllah. Dah masuk insyaAllah. Anda rasa cukup dulu sekat tu. Surah Al-Syu'ara kita ada lagi dalam 7 surah ini. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang. Sekadar itu sahaja. Semoga yang baik itu bermanfaat, yang buruk itu kekurangan daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.